Menjemput Kementerian Pertahanan untuk memberikan jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana mengizinkan saya untuk membuat penggulungan jawapan bagi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Datuk Yang Pertua, terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri terhadap iltizam dan jaminan beliau dalam sektor keselamatan dan pertahanan semasa pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada 11 September yang lalu, dan ketegasan ini sekali lagi diulangi oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi semasa pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini pada 20 September yang lalu. Dan antara intipati ucapan itu adalah melipat gandakan usaha untuk terus memperkasa dan memodernkan Angkatan Tentera Malaysia. Yang kedua, memperkukuhkan kesiapsiagaan pertahanan melalui perolehan aset tambahan. Dan yang ketiga, merombak sistem perolehan untuk menetapkan supaya perolehan aset yang diperlukan ditentukan oleh kepakaran pihak tentera sendiri bagi mengelakkan ketirisan, dan begitulah juga mengoptimumkan kawalan keselamatan di sempadan melalui beberapa projek seperti pembinaan pos keselamatan ATM yang baru di sepanjang sempadan Sabah dan juga Sarawak. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pertahanan memberikan penekanan yang serius kepada tata kelola perolehan bagi memastikan aspek ketelusan dapat ditegakkan dan isu ketirisan dapat dihindari. Kementerian ini juga akan memastikan perolehan aset ATM ini dirancang berpandukan Kertas Putih Pertahanan Negara dan Pelan Strategik Perkhidmatan serta berdasarkan kepada keperluan sebenar pengguna, iaitu tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Suka saya memaklumkan pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari adalah sejajar dengan keperluan semasa pertahanan negara dan fokus utama Kementerian Pertahanan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sehingga tahun 2025. Itu yang pertama adalah mempertingkatkan keupayaan aset dan fasiliti ATM sebagai sebuah negara dengan dua wilayah daratan yang terpisah serta terletak di tengah-tengah perairan strategik, tentunya mempunyai kelebihan dan cabarannya yang tersendiri. Oleh itu, keupayaan pertahanan serta tahap kesiapsiagaan pertahanan negara perlu ditingkatkan dan sentiasa berada pada tahap yang baik. Bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan dan meningkatkan penguatkuasaan di sempadan dan perairan negara, kedaulatan persempadanan dan perairan negara perlu sentiasa dipertahankan dan dipelihara daripada ancaman keselamatan tradisional dan bukan tradisional. Pembangunan baharu pengkalan TLDM, itu Markas Wilayah Laut 4, Mawila 4, dan pengkalan TUDM, itu Pengkalan Operasi Berkala TUDM di Bintulu, Sarawak, dilihat amat kritikal bagi memastikan kedaulatan dan keutuhan wilayah maritim dan udara di zon Malaysia Timur sentiasa terpelihara. Kementerian juga komited untuk memperkasakan agenda pemantapan kawalan sempadan negara melalui pembinaan pos kawalan, iaitu pembinaan pos kawalan sempadan baharu selain menaik taraf pos kawalan sempadan di Sabah, Sarawak dan juga di utara Semenanjung. Dan seterusnya meneruskan dan menambah baik program kebajikan warga kerja pertahanan. Salah satu fokus utama kementerian ini ialah bagi menjaga kebajikan dan kualiti hidup anggota ATM, veteran ATM dan warga awam kementerian melalui penyediaan dan kemudahan perumahan yang selesa dan kondusif, termasuk kemudahan perumahan yang mampu dimiliki. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Pertahanan telah merancang untuk menyiapkan 8,082 unit rumah keluarga Angkatan Tentera rekat, melibatkan sebanyak 20 projek rekat. Selain itu, program Satu Anggota Satu Rumah, SASAR, ATM yang juga diteruskan, melibatkan sebanyak 3,500 unit rumah di Sungai Besi yang sedang dalam pembinaan, manakala 7,374 unit rumah di Kem Genting Kelang dan Kem Wadiben yang sedang dalam peringkat perancangan. Dan yang keempatnya, memperkukuhkan kerjasama pertahanan dengan rakan strategik. Diplomasi pertahanan merupakan pendekatan utama
bagi memperkukuh kestabilan serantau serta mengurus cabaran keselamatan dengan rakan strategik secara bersama. Kementerian Pertahanan akan terus meneroka peluang kerjasama menerusi pendekatan G2G dengan negara-negara berkepentingan bagi memperkukuh perkongsian sedia ada serta menjalin kerjasama baharu yang akan memberikan kelebihan kepada Malaysia. Dato' Yang Di-Pertua, seterusnya bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada dua ahli yang berhormat Senator, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai dan Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim kerana mengambil berat isu-isu yang terkait rapat dengan Kementerian Pertahanan semasa sesi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini. Dato' Yang Di-Pertua, kedua-dua senator telah membangkitkan usaha untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan di sempadan Sabah, Sarawak yang terkait dengan border kita di Kalimantan yang melibatkan pembangunan dan perolehan aset ATM. Untuk makluman, Kementerian Pertahanan melalui Tentera Darat sentiasa mengutamakan pencapaian matlamat strategik yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Keupayaan Strategik Tentera Darat Army for Next G 2021 sehingga 2050 yang mensasarkan kemampuan Tentera Darat untuk beroperasi di dua wilayah secara serentak yang melibatkan wilayah Semenanjung Barat, Semenanjung dan juga wilayah Malaysia Timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagi mendukung matlamat strategik ini, Pelan Army for Next G ini telah mengambil kira aspek-aspek seperti sekitaran peperangan masa kini dan masa hadapan yang berteraskan kepada aset berteknologi tinggi. Dato' Yang Di-Pertua, kementerian ini sentiasa memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha mempertingkatkan kawalan sempadan negara dengan negara jiran. Kementerian melalui Tentera Darat Malaysia telah melaksanakan pelbagai operasi kawalan sempadan daratan di sepanjang sempadan di antara Sarawak dan Sabah dan juga Kalimantan. Oleh itu, pembinaan pos-pos baharu untuk mengimbangi pos-pos keselamatan negara jiran telah diberikan keutamaan. Dato' Yang Di-Pertua, ketika ini Sarawak telah mempunyai 13 pos kawalan sempadan dan 6 pos gabungan bersama ataupun GAPMA antara Tentera Darat Malaysia, TDM dan juga Tentera Nasional Indonesia, TNI, yang bermula dari kawasan Biawak sehingga ke Bakalan. Sebagai tambahan, terdapat 3 pos imbangan baharu yang sedang dibina, iaitu 2 pos imbangan baharu di Rapak Baru, bahagian Seri Aman, dan Tetangga Akrab, bahagian Serian yang dijangka siap pada bulan hadapan, iaitu Oktober 2023. Manakala sebuah pos imbangan baharu di Mengkalap, bahagian Limbang, dijangka siap pembinaannya pada Februari tahun hadapan. Seterusnya, 5 lagi pos imbangan baharu sedang dirancang pembinaannya, iaitu pada November 2023 ini, iaitu di Kandai 2, di bahagian Kuching, Melikin dan juga Nong Tong Nibong di bahagian Serian, Nangesan di bahagian Seri Aman dan juga Pahdali di bahagian Miri. 2 lagi pos imbangan baharu sedang dirancang pembinaannya pada tahun hadapan, iaitu di Ensawang dan juga Long Singut Seri Aman, Sarawak. Dato' Yang Di-Pertua, bagi Sabah pula, pada masa ini kita mempunyai 9 pos imbangan dan sebuah pos gabungan. Semua pos kawalan ini berada di sepanjang sepadan Sabah Kalimantan, iaitu bermula dari Long Pasir hingga ke Serudong. Dan pada tahun ini terdapat 2 tambahan pos imbangan baharu, iaitu di Tambulanan dan juga Felda Selatan. Bagi Tawau, iaitu bahagian Tawau, dijangka siap pembinaan pada Oktober tahun hadapan. Dan seterusnya, sebuah lagi pos imbangan baharu di ladang Berantian bahagian Tawau dirancang pembinaannya pada tahun 2024. Dato' Yang Di-Pertua, berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad, agar kementerian menambah baik upgrade aset yang telah usang kepada aset berteknologi tinggi, terutamanya aset yang digunakan di kawasan sempadan Sarawak, Sabah yang bersebelahan dengan Kalimantan. Suka saya jelaskan bahawa di bawah rancangan Malaysia yang ke-12, Angkatan Tentera Malaysia khususnya Tentera Darat sedang melaksanakan proses perolehan aset bagi kegunaan operasi di kawasan sempadan. Ini merangkumi perolehan aset berteknologi tinggi seperti unmanned aerial vehicles, UAV, drone, long range, binocular, global positioning system, GPS,
serta Ground Surveillance Radar GSR yang merupakan aset bagi kegunaan tugas pengawasan dan pengesanan dalam mempertingkatkan keberkesanan kawalan keselamatan kita di kawasan sempadan. Untuk makluman Datuk Speaker juga, Tentera Darat turut menempatkan aset tempur kenderaan perisai 8x8 Gempita yang dilengkapi dengan sistem persenjataan dan teknologi terkini di Sarawak dan Sabah. Selain itu terdapat juga aset seperti All-Terrain Vehicle ATV yang ditempatkan untuk memperkukuhkan lagi kawalan sempadan kita. Datuk Yang di-Pertua, selain dari usaha-usaha yang telah dinyatakan ini dalam rancangan Malaysia ke-12 juga turut menyenaraikan projek pembangunan pangkalan tentera laut yang baru, iaitu Markas Wilayah Laut 4 ataupun dikenali sebagai Mawila 4. Dan pangkalan TUDM yang baru ini iaitu Pangkalan Operasi Berkala POB TUDM di Bintulu, Sarawak. Bagi pembangunan Markas Wilayah Laut 4 di Bintulu, Sarawak, ianya telah dirancang dan dilaksanakan dalam 2 fasa. Itu fasa pertama merangkumi proses perolehan tanah seluas 200 ekar di Samalaju Industrial Park, Tanjung Borgam, Bintulu, dan fasa kedua ialah pembangunan pangkalan Mawila 4 yang melibatkan pembangunan infrastruktur laut dan juga rumah keluarga Angkatan Tentera. Pada masa ini pihak Kementerian sedang mengutamatkan skop dan keperluan pembangunan Mawila 4 sebelum permohonan rasmi dikemukakan kepada unit kerjasama awam swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, bagi pembangunan pangkalan operasi berkala, pembinaan pangkalan yang dirancang ini adalah untuk dilaksanakan di sebahagian tanah seluas 48 hektar di lapangan terbang Bintulu, Sarawak. Secara konsepnya, POB TUDM ini merupakan sebuah pangkalan operasi yang akan diaktifkan apabila terdapat keperluan operasi atau sekiranya berlaku sebarang konflik serta melibatkan latihan berjadual dengan menggunakan keanggotaan serta aset yang sedia ada. Projek pembinaan POB TUDM ini akan melalui penilaian makmal kejuruteraan nilai pada bulan Oktober tahun 2023. Pembinaan pangkalan ini jangka akan dimulakan pada pertengahan tahun hadapan 2024. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad turut mencadangkan penambahan anggota ATM khususnya di Sarawak dan Sabah disegerakan dan mencadangkan penggunaan mekanisme baru itu melalui sukarelawan tentera. Sebagai makluman Dewan, pihak ATM sentiasa melaksanakan program yang bertujuan untuk menarik minat golongan muda untuk menyertai tentera sama ada dalam Angkatan Tentera Angkatan Tetap maupun Angkatan Sukarela, iaitu Askar Wataniah. Dan program ini telah dilaksanakan adalah seperti merekrut dan melakukan kempen promosi melalui pelbagai media. Dan bagi cadangan Yang Berhormat Senator, agar mereka yang telah menyertai pasukan sukarela Askar Wataniah diberi peluang untuk diserapkan dalam Angkatan Tetap, sememangnya pihak ATM sentiasa membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk diserap ke dalam Angkatan Tetap tertakluk kepada syarat-syarat lantikan yang telah kita tetapkan. Sebagai makluman, pada tahun ini seramai 31 orang pegawai dan 437 orang lain-lain pangkat dari pasukan Askar Wataniah telah diserap masuk ke dalam perkhidmatan Angkatan Tetap Angkatan Tentera Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, sehingga kini jumlah penyertaan Askar Wataniah bagi anak bumi Sarawak dan Sabah adalah pada kadar 35.51% daripada keseluruhan perjawatan. Oleh itu, pihak ATM amat mengalu-alukan dan mohon sokongan daripada semua pihak untuk menggalakkan anak-anak muda untuk menyertai pasukan Askar Wataniah. Datuk Yang di-Pertua, bagi isu terakhir yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai, iaitu mengenai serangan cyber ke atas sistem rangkaian pertahanan negara. Sebagai makluman, serangan cyber ke atas sistem pertahanan negara pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal. Kementerian Pertahanan khususnya Angkatan Tentera Malaysia meletakkan keseluruhan sistem komunikasi strategik ATM dalam satu rangkaian terselamat dan kekal tidak mempunyai sambungan ke atas rantaian internet luar.
Justru itu sistem pertahanan negara sentiasa berada pada tahap keselamatan tertinggi dan dikawal selia oleh Pusat Pemantauan Pertahanan Cyber, Bahagian Cyber dan Elektromagnetik Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia atau BSEP ATM. Namun begitu, bagi sistem-sistem yang memerlukan sambungan internet lebih kepada sistem pentadbiran, pihak BSEP ATM sentiasa memantau aktiviti-aktiviti serangan-serangan cyber terhadap sistem-sistem ini dan Pusat Pemantauan Pertahanan Cyber ini sentiasa bersedia untuk mendepani sebarang bentuk ancaman cyber terkini. Dan mungkin untuk sedikit makluman kepada kita, Datuk Yang Di-Pertua, ancaman cyber sentiasa menjadi masalah dan trend global. Dan mengikut statistik, sepanjang tahun 2022, sebanyak 3.4 bilion serangan pancingan data, phishing, sehari dan sebanyak 493 juta serangan ransomware setahun dikesan oleh organisasi global. Justru itu kementerian telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam menangani masalah ini. Antaranya kerjasama bilateral, multilateral cyber dengan negara-negara luar, di mana kerjasama ini melibatkan pembangunan kepakaran, latihan dan juga exercise melalui platform seperti ASEAN Defence Minister Meeting ADMM dan exercise berteraskan pertahanan cyber. Yang kedua adalah perkongsian maklumat antara ancaman cyber dengan negara-negara luar serta organisasi kerajaan. Dan yang ketiga, mewujudkan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan ATM, BSEP ATM yang berfungsi mengesan, memantau, mematahkan sebarang usaha serangan cyber ke atas Critical Information Infrastructure Kementerian Pertahanan. Dan yang terakhir adalah rancangan kita untuk mewujudkan pusat pemerintahan cyber ATM bagi mewujudkan angkatan cyber yang kredibel, berteknologi tinggi dan berkepakaran dalam mendapati ancaman global. Datuk Yang Di-Pertua, sebelum mengakhiri pergulungan saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada dua ahli yang berhormat Senator yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Pertahanan. Dan saya juga sekali lagi mengulangi penghargaan dan kepada kerajaan kerana terus mengutamakan sektor pertahanan negara dalam rangka rancangan Malaysia ke-12 ini. Dan segala usaha dan ikhtiar kita ini berupaya memastikan kedaulatan dan keamanan tanah air tercinta ini kekal terpelihara. Dan saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap warga kementerian dan ATM yang sentiasa komited dan kekal fokus demi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Dengan itu, saya akhiri penggulungan saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan atas jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi. Jadi seterusnya